Assalamualaikum. So sekarang ni kita nak pergi ke setting yang kedua. Okay, setting yang kedua adalah tak penting sangat berbanding yang pertama, tapi ni additional lah. Okay, so pergi ke login ke Seller Center, Lazada Seller Center, pergi ke My Account, kemudian pergi ke User Management. Okay, kat sini kita nak tambah user. Okay, katakanlah kita ada staff nama Abu. Lepas tu kita ada kita punya account manager daripada Lazada. Okay, kita boleh add. Okay, jadi Abu adalah kita punya junior chat agent. Okay, jadi Abu juga akan manage kita punya store Lazada yang lain untuk bahagian chat. Okay, jadi Abu boleh login guna dia punya email untuk jawab chat saja. Okay, sama juga dengan Annie ni. Annie boleh login guna Annie punya email. Okay, dan dia boleh tolong kita buatkan ads lah. Okay, cara nak add adalah tekan add user. Okay, kemudian pilih apa role yang kita nak letak. Okay, dia boleh decorate shop ke. Katakanlah dia untuk seller stock update. Okay, untuk update stock saja. Okay, masukkan nama dia adalah aminah@gmail.com. Salah. Betul lah, gmail.com. Okay, nama Aminah. Okay, kita boleh lah letak kat sini Aminah Stock. Okay, password. Kita buat lah password saya. Apa yang kita nak letak password untuk dia. Okay, kalau kita tick ni, dia akan send username dengan password ke Aminah. Okay, send lah. Tapi saya tak tekan sebab nanti kalau betul wujud nama Aminah@gmail.com ni leceh pula kan. Nanti tiba-tiba dia dapat. Okay. Lagi satu cara adalah add roles. Add roles ni kita nak customize role yang kita nak orang tu buat. Okay. Contohnya role ni adalah part time kita untuk stock dengan decoration. Okay. So kita buat stock and deco. Okay. Roles letak nama tu adalah nama Chong. Okay. Apa yang dia boleh buat? Ni permission kita. Okay. Kita boleh letak semua ataupun kita tengok. Okay. Manage product, update stock. Dia boleh add product, tukar image, product decoration, order tak boleh, promotion kita tak nak, store decoration. Okay. Lepas tu dengan chat. Okay. I am. Okay. Klik save. Okay. Abaikan suara latar belakang tu. Okay. Jadi itu kita dah add role. Lepas tu kita kena add user. Okay. Tadi kita letak siapa? Chong okay. So kita pergi kat bawah. Okay. Chong. Okay. Kita pilih Chong. Maksudnya Chong tadi yang deco dengan stock update lah kan. Okay. Apa email Chong tadi? Chong@gmail.com. Okay. Nama Chong. Okay. Password. Klik save. Okay. Jadi Chong. Ada. Okay. So, kita letak Chong Kiat. Okay. Tekan save. Okay. Dah save. Bila save, dia akan keluar kat sini. Okay. So, kita ada berapa orang staff? Ada 4 orang staff. Abu, Chong, Aminah dengan Annie. Tapi Annie ni account manager lah. Okay. Itu cara nak buat account untuk manage kita punya function dalam Lazada. Okay, kemudian account setting. Account setting ni basically tak ada apa-apa pun. Okay, dia just nak bagi tahu kita punya, kalau kita nak tukar email ke, nak tukar phone number ke, kita boleh tukar di sini. Dan kemudian chat setting. Okay, chat setting. Okay, chat setting kita boleh bagi tahu kita punya working hours pukul berapa. Okay, pukul 9 sampai pukul 5 petang. Bolehlah sampai pukul 6. Okay. Weekend pukul berapa? Pukul 9 sampai pukul 1 je. Alamak. Sampai pukul 1. Okay. Okay. Terus kita boleh add user tadi lah. Dia siapa yang ni. Chong boleh buat untuk chat dengan Abu boleh buat untuk chat. Okay. Ataupun kita nak letak Chong je. Okay. Macam tu. Okay. Jadi ni untuk add orang untuk manage kita punya chat. Itu satu. Okay. Kemudian quick reply. Okay. Quick reply kita boleh buat quick reply lah. Okay. Tekan add.
Okay, cakap hi, how may I help you? Okay, lepas tu tekan save. Okay, tekan add lagi. Okay, hi, yes, available. Okay, tekan add lagi. Cakap postage esok ya. Okay, and then kita save. Jadi bila kita nak jawab orang chat dengan kita, kita boleh just klik je. Okay, yang mana yang berkenaan untuk jawab. Okay, auto reply. Okay, auto reply. Okay, auto reply dia ada 3 jenis. Okay, turn off maksudnya tak ada auto reply. Only show text. Okay, so ni akan curah. Hi, I'm Ira. Okay, thank you for your inquiry. We will macam tu. Okay, ataupun show text and action. Okay, macam ni. Add action link. Okay, kita boleh tulis apa operating hour kita follow ke, nak discount ke. Dia akan keluar macam ni dekat dekat kita punya Lazada chat. Okay, bila orang chat terus keluar macam ni. Okay, orang boleh klik, oh bila operating hours kita, bila follow us now ni follow price voucher. Okay, discount kalau kita ada bagi apa-apa discount ke. Okay, cara nak add link ni, tekan add action link. Okay, action apa yang kita nak? Kita nak letak gambar ke, nak letak teks ke. Okay, nak letak voucher. Katakanlah kita letak voucher. Tapi tak ada voucher set ni. Kalau kita dah set voucher, dia akan keluar kat sini. Okay, sama juga dengan follow voucher. Okay, ataupun teks je. Okay. Ini dah buat dah. Okay. Okay. So, kemudian welcome card. Okay, welcome card ni hanya untuk chat yang pertama yang dia letak. Okay, jadi kita boleh cakap okay, welcome card. Selamat datang. Selamat datang ke kedai kami. Sila tekan voucher. Sila follow untuk dapatkan voucher. Follow untuk dapatkan voucher. Okay, lepas tu tekan submit. Okay. Okay, auto reply when outside working hours. Tadi kita dah letak kita punya working hours kan sampai pukul 5. So, kita cakap, okay, maaf dah malam dah. Kami reply so. Contoh. Okay, tapi buatlah yang elok sikit. Okay. Maaf, maaf sekarang adalah di luar working hours. Jadi kami akan reply esok. Buatlah ayat. Okay, kepala jam tak boleh nak fikir. Okay, auto reply when on holiday mode sama juga. Okay. Okay, lepas tu klik publish. Okay. Notification. Ni kalau kita nak ada ringtone lah. Okay. Lepas tu keyword tag. Okay, keyword text ni penting juga. Okay, sebab dekat bahagian buyer ada keyword text. Okay. Jadi kalau kita letak keyword text, okay, macam ni, my order dia akan auto tau. Auto bagi 5 last order customer tu. Kalau orang tu letak new product, nanti kita boleh select lah apa new product kita. Okay, yang ni. Okay, so selalunya kalau macam orang tu kita punya raving fan, dia akan datang balik, lepas tu dia tanya, apa new product? Lepas tu nanti automatic sistem yang jawab. Okay, ni sama juga. Kalau kita perasan, kalau kita tekan perkataan cancel, nanti Lazada sendiri yang akan bagi tahu proses untuk cancel. Kita tak jawab pun. Okay, Lazada tolong jawabkan. Okay, hot product. Okay. Hot product kita boleh select juga apa yang kita nak. Okay. Okay, voucher. Okay. Tapi ni tak ada set voucher. Tapi kalau customer type perkataan voucher, sistem akan detect perkataan voucher tu dan terus macam kita boleh select apa voucher yang kita nak display masa orang tanya. Okay, last kali customization. Okay, so customization kita boleh letak lah apa macam okay, contohnya macam alamak, tak boleh fikir lah apa yang pernah buat. Okay, tapi kita boleh fikir perkataan sendiri. Okay, contohnya store page. Okay, store page. Lepas tu redirect pergi URL apa.
Okay, lazada.com.my/store/username nama kedai kita. Okay, ataupun okay, reply text. Okay, macam dia tanya bila post. Okay, post adalah post we will post the next working day. Okay, so bila orang type je bila post, okay, jadi akan directly keluar jawapan. Okay, macam auto reply juga tapi dia bergantung kepada keywords. Okay, okay, jadi confirm add, itu je. Okay, alright. Next setting adalah bukan nak tunjuk setting tapi nak tunjuk finance. Okay, finance seller wallet ni tak ada lagi, masih beta lagi, tapi bila dah ada dia sama je macam seller wallet dalam Shopee. Okay, account statement. Okay, account statement dia terbagi kepada 3 tab. Okay, open, payout in progress dengan recently paid. Okay, open maksudnya open sekarang, maksudnya Lazada akan kumpul order yang dah completed antara Isnin hingga Ahad. Okay, antara Isnin hingga Ahad dia akan open kat sini bila order tu dah completed. Okay, payout in progress. Okay, payout in progress ni dia nak bayar tapi dia tak bayar lagi. Contoh sebabnya tak ada tak masukkan account number. Okay, so dia akan masuk dalam payout in progress. Okay, recent paid ni dah bayar. Okay, jadi open Isnin hingga Ahad dikumpulkan dalam open. Okay, tapi untuk order completed only. Payout in progress lepas hari Ahad dia akan bayar. Okay, recently paid ni maksudnya dah masuk dalam bank account. Okay, yang ni yang dia sepatutnya bayar lah. Okay, recent paid ni dah masuk dalam bank account. Dia akan masuk setiap hari Isnin. Okay, okay, tapi kadang-kadang lambat. Okay, okay, statement dia setiap minggu Isnin 1 hingga 7 hari bulan. Okay, dia akan charge logistik ni adalah minggu sebelum tu. Okay, so yang ni contoh tak menarik. Okay, so contohnya statement period 1 hingga 7 hari bulan Februari. Logistik ni adalah 23 sehingga 31 Januari. Macam tu. Okay, kalau ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Okay, logistik memang macam tu. Statement period adalah income sepanjang seminggu tu tak termasuk dengan charge shipping. Okay, jadi kalau minggu depan tu, okay, minggu depan tu contohnya kita tak ada order, tiba-tiba kita tengok logistik negatif. Okay, maksudnya itu adalah logistik charge, shipping fees daripada minggu sebelum tu. Okay, lepas tu boleh download. Okay, bila download bolehlah nampak transaction detail. Okay, so benda ni kena sentiasa download sebab Lazada selalu charge kita punya logistik macam double charge ataupun overcharge lah. Okay, so kita kena tengok. Kita tengok kat mana? Kat sini. Masalah. Okay, transaction type ni tengok logistik. Cara nak tengok, cara mudah, pergi ke atas ni, tekan data. Okay, tekan filter order logistik. Okay, alamak tak filter. So keluar yang logistik je. Okay, and then kita tengok berapa harga dia. Okay, so macam tu lah. Ni seller bayar lepas tu reimburse balik. Seller bayar lepas tu reimburse balik. Okay, alright, itu saja. Terima kasih.